sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri. Ista'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung lagi pengajian kita, kitab Muniyatul Musalli. Lelah sikit pindah rumah, baru pindah rumah, penat sikit. InsyaAllah kita sambung bab sujud. Bab sujud. Tak habis bab sujud kan. Kita berhenti tu tak habis. Ya, betul, berhenti tak habis. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh. Tujuh tu maksud yang ketujuh daripada 13 rukun sembahyang. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tumaninah. Okey, kita dah bahas panjang lebar berkaitan dengan sujud 2 kali, berkaitan dengan sujudnya Nabi Adam, sujudnya malaikat pada Nabi Adam. Sujud yang dimaknakan dengan 2 makna. Yang pertama ditafsir secara terus, iaitu sujud betul. Sujud macam kita sujud. Yang kedua sujud majas, sujud dengan maksud tunduk hormat. Macam tu sikit. Sikitlah. Dua pendapat ulama. Dua pendapat. Sama ada sujud betul ataupun sujud hormat. Sujud betul ke, sujud hormat ke, dua-dua adalah arahan Allah. Bila arahan Allah, walaupun dia tu sujud tak boleh, haram sujud dekat makhluk, tapi dia jadi wajib lah. Sebab Allah suruh, jadi wajib. Waktu tu kan. Dan kita bahas berkaitan dengan, dan jikalau ia sujud atas suatu yang ia tunggang. Kita bahas tunggang kan. Tunggang maksudnya pakai. Yang tiada tapi yang ia tunggang. Tapi dalam Rumi dia tulis tanggung. Sebenarnya tunggang. Tunggang. Tapi sebenarnya letak tanggung pun faham makna yang sama juga. Tanggung lah ni kan. Tapi kita dah bahas dah benda tu lepas. Sebenarnya tunggang, yakni pakai yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun. Sudah memadai. Yang kita cerita serban panjang, serban punyalah panjang, akhir sekali sampai ke depan kan. Ingat lagi kot. Jadi sujud atas serban dia, itu pakaian dia. Tapi yang mana dia gerak, serban tu tak gerak. Serban yang kat depan tu, kenapa serban dia pakai kain kapan kan? Ke orang lain, orang sama kan? Harap-harap orang sama lah. Saya ketekankan tu, saya harap orang yang sama. Takkan nak ulang balik kan. Jadi bila dia sujud bukan atas pakaian dia, cuma dia bergerak, pakaian dia tu tak bergerak, maka tak ada masalah sujud. Malah lebih-lebih lagi kalau pakaian orang perempuan sujud, kain telekung dia pergi sebelah, tak payah nak selak orang sebelah, tak payah selak kalau rapat-rapat kan. Sujud aja atas pakaian telekung. Cuma kalau dia bangun nanti terseretlah sikit, cuma boleh, tak ada masalah. Malah saya sebut boleh sujud malah di atas orang pun boleh.
Atas orang pun boleh. Atas anak. Anak tu main guling, kita nak sujud payah, patutnya boleh je undur ke belakang, ke tepi, ke kiri. Jangan lebih 3 gerakan. Tapi kalau kata nak sujud atas anak tu boleh. Sujud atas perut dia. Dia seronok lah. Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat jangan ada najis dekat dia. Ataupun mungkin sujud atas orang sungguh, macam dekat Raudhah ke macam mana, saya tak tahulah. Raudhah tu katanya sempit-sempit di Mekah ni, sembahyang cara sempit-sempit. Macam tu lah, saya pun tak tahu, pengalaman tu tak ada. Jadi bila sujud, terpaksa sujud atas orang, sujud atas kaki orang, sujud atas punggung orang, tak boleh lah, sebab dia akan jadi macam tu kan. Sujud atas kaki, kaki tak macam tu, dia sujud atas kaki tu, ataupun celah kaki, ataupun di atas kaki orang tu. Ataupun orang tu dia tahiyat awal ke tahiyat akhir, kaki dia keluar macam tu, sujud atas tu, boleh? Tak ada masalah. Di ke tempat sempit. Sebenarnya boleh tu bukan bila dah terkepit, dah tak boleh buat apa baru boleh. Tidak. Kalau saja-saja pun boleh. Maknanya bukan tunggu darurat, tunggu terkepit dulu baru boleh sujud atas orang. Tidak. Sujud atas orang memang boleh. Tak ada masalah. Okey. Kita pun dah bahas panjang lebar. Kalau dahi, pastikan dahi tidak berlapik. Yang terakhir kita bincang berkaitannya kalau kita sujud ada daun kat bawah, sujud atas daun. Tak ada masalah. Sebab daun tu kita gerak, dia tak gerak. Cuma bila sujud berpeluh sikit, lekat daun tu. Sujud kali kedua tak sah. Dia kena buang daun tu. Sebab bila lekat dah jadi macam pakaian dia dah. Dia dah tunggang, atau maksud sekarang tanggung dah. Jadi nak sujud yang kedua tak boleh. Itu pun kalau penuh daun tu. Tapi kalau sini boleh lagi. Okey, tu yang last kan. Masuk kita yang malam ni. Dan sambung pengarang, sekurang-kurangnya minimum, sekurang-kurang mengenakan suku daripada dahinya. Dalam kitab fiqh bila disebut sebahagian, separuh, suku, satu makna. Kalau faham suku sekarang 1/4 kan? 1/4 kan? Bukan. Kalau sebahagian 1/2 kan? Salah juga. Tidak. Bila sebut sebahagian, suku, separuh, setengah, maksudnya sikit. Maksudnya janji ada, janji kena. Dan wajib ketika wuduk, dan wajib menyapuh kepalanya, menyapuh satu suku daripada kepalanya. Maksudnya tu nama satu suku. Wajib menyapuh sebahagian daripada kepalanya ketika wuduk. Maksudnya macam ni juga. Maksud sama. Dulu suku ke, sebahagian ke, separuh, setengah, membawa maksud janji ada, janji kena. Janji ada. Jadi maksud suku ke apa, jangan ingat suku 1/4, jangan ingat sebahagian tu 1/2. Tidak. Maksudnya janji ada. Dalam apa? Jadi kita fikah macam tu. Jadi disebut sini mengenakan suku daripada dahinya, maknanya janji kena dahi. Bukan penuh. Bukan semestinya penuh. Janji kena dahi. Kena je dahi. Sikit. Janji namanya dahi. Okey. Kita sekali lalu dulu. Dan suku daripada dua lututnya. Yang ini kena lapik lah. Kalau tak lapik aurat kat situ. Maksud suku pada lututnya pun sama juga. Pada lutut mana-mana kena. Sikit kat tepi ni, kat tepi ni. Tak semestinya kena semua lutut masa sujud. Dua lututnya. Dan dua tapak tangannya. Ni tapak tangan. Maksud tapak tangan senang aja. Ambil bedak, tabur, ambil, buat macam ni. Okey, ada kan? Buat macam ni. Ini. Tengok. Yang kena bedak tu, semua itulah namanya tapak. Yang tak kena tu tidak. Sebenarnya buat macam ni pun boleh. Yang bertangkup tu, semua adalah namanya tapak. Kalau kata yang putih ataupun yang bukan putih, yang licin adalah tapak, ini licin. Kan border sini kan? Kau tak rasa? Cuba tengok tangan sendiri. Cuba tengok. Ni ada licin, ni ada kasar. Kan? Kalau kata yang licin adalah tapak, ini tak. Ini bukan tapak, tapi ini licin juga kan. Jadi tak boleh kata yang licin tu. Maksud licin tu kan? Bukan. Dia kena macam ni. Ni maksud dia. Ni. Cuma yang ibu jari ni payah sikit lah. Tapi yang ni lah. Yang bertemu tu, itu namanya tapak. Kalau yang ni kena buat macam ni. Tu tapak. Sebab macam ni tak boleh. Di tangan kita tak boleh kan? Buat macam ni. Tu tapak. Yang kena. Tu lah tapak. Paling mudah, ambil tepung, ambil bedak je. Tak. Yang kena tu semua. Jadi itu tapak. Jadi yang ini yang kena di bumi. Lapik tak lapik tak ada masalah. Tak hukum lapik tak ada masalah. Melapik. Tak lapik pun tak ada masalah. Yang tak boleh lapik dahi je kan. Jadi kalau dia buat macam ni boleh tak? Boleh lah. Sebab satu suku tu 1/4 kena bagi 4. Tak. Tu maksud janji. Macam ni ke? Macam ni ke?
Ini bukan sakit. Kalau sakit tak kira lah, tak angkat, tak letak tangan pun tak apa, terbakar tangan ni semua ni ha. Aduh tak boleh. Jadi dia sujud kepala aja. Tak apa, tu sakit. Ni normal. Kenapa buat kerja macam ni? Bukan suruh buat hukum fiqh. Jangan buat lah, huduh. Huduh, kenapa kau ni? Sujud. Huduh perangai. Tapi sah. Jangan buat lah. Cuma nak beritahu. Macam tu lah. Macam ni boleh? Boleh? Sah. Yang terbaik semua. Yang terbaik tu afdal semua kena. Macam kita dah buat. Dalam keadaan rapat serapat-rapatnya. Saya sebut banyak kali dah. Ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, nak buat payah lah. Buat macam ni, lepas tu straight kan. Macam tu. Ni kepala lutut, ni kepala lutut. Macam ni. Maksudnya sejarak-jaraknya cuma ke bawah. Ketika sujud, serapat-rapat yang mungkin. Ni, rapat tangan tu. Afdalnya lah ni cerita ni. Ketika takbiratul ihram, angkat tangan tu antara ni dengan ni. Tu agak-agak. Tu dia punya tu. Okey. Kita baca sekali lalu. Kita belum syarah lagi ni, baru baca dulu. Dan dua tapak tangannya dan anak jari batinnya. Macam mana tu? Dan dua tapak tangannya dan anak jari batinnya. Maksudnya kat situ tu cerita lain-lain tu. Bukan, cerita yang sama tu. Dua tapak tangannya dan anak jarinya. Maksudnya sini ke pun boleh. Bukan sini saja. Bukan mesti macam ni. Tidak. Sini pun boleh, sini pun boleh. Itu maksud dia. Betul katanya. Dan dua tapak tangannya dan anak jari batinnya. Kalau kat sini tapak tangan, dia tak panggil batin, tapak tangan lah. Kata pun di sini pun boleh juga. Mana-mana. Macam ni ke kan? Semua boleh. Dan perut nampak? Perut anak jari dua kakinya kepada tempat sujud. Maksudnya tempat kat bawah tu kan, dekat lantai. Tempat sujud masuk lantai. Ingat tak kita bincang berkaitan dengan rukuk sebelum ni. Rukuk sunat tengok tempat sujud. Kan? Rukuk sunat tengok tempat sujud. Semua kita tulis macam tu. Yang orang salah faham, tempat sujud yang dahi dia. Tu yang salah faham. Tak ada masalah. Cuma nampak macam kura-kura sikit. Macam ni. Betul? Sebab nak tengok tu depan. Kura-kura sikit. Sah tak payah cerita. Memang sah lah. Cuma nak beritahu, orang salah faham. Dia baca kitab, dia kata ketika rukuk, sunat tengok tempat sujud. Maka dia pun tengok tempat sujud. Sedangkan tempat sujud bukan dahi aja. Dia bukanlah kita kata ketika rukuk sunat tengok tempat dahi, tempat meletak dahi. Tak? Tempat sujud. Cuba tengok ni. Letak perut anak jari dua kakinya kepada tempat sujud. Letak ah. Macam mana letak tempat sujud? Kalau dahi. Macam mana letak? Tu salah faham tu. Ramai yang salah faham. Cuma taklah sampai membatalkan. Malah tahap makruh pun tak sampai. Tak makruh pun. Cuma afdal tak dapat lah. Pahala straight tak dapat lah. Pahala straight. Dia rukuk ada pahala dia. Sebab dia rukun. Pahala straight ni kepala, ni badan, tak dapat lah pahala tu. Cuma makruh pun tak sampai. Tak ada masalah. Cuma orang salah faham. Dia kata tengok tempat sujud dengan masuk dahi. Sedangkan tempat sujud banyak. Tempat sujud ni banyak. Iaitu maksud tempat sujud, kaki adalah tempat sujud juga. Anak jari kaki tu, dia panggil tempat sujud. Kita bila sebut tempat sujud, dahi terus. Tu silap kita. Tangan nama tempat sujud, lutut nama tempat sujud. Tempat sujud, ketika sujud kan semua tu duduk di bawah, namanya tempat sujud. Sedang sujud kan ada 7 tempat sujud. Kalau bahasa lain, 7 anggota. Jadi ketika rukuk, suruh tengok tempat sujud. Antara tempat sujud adalah lutut. Kat mana lutut? Kalau tengok, kalau macam ni, kat mana lutut? Bawah ni ke sana? Mestilah bawah ni. Sebab tu jadi straight. Kalau dia tengok sana, dia jadi macam tu. Sebab tu maksud rukuk tengok tempat sujud adalah bahasa lain tengok lutut. Lutut tempat sujud. Ketika sujud, lutut kat mana? Lebih kurang. Kan saya sebut hari tu sejengkal kan? Ke lupa lah. Daripada jari tu sejengkal. Tu agak-agak je tu. Bukan sejengkal. Maksudnya, bila tu kepala semua straight tu, tengok bawah. Agak-agak lebih kurang tempat lutut letak nanti. Sekejap lagi masuk sujud. Itu maksud tempat sujud. Lutut. Bukan masuk dahi. Kita rasa dahi. Yang dahi ni masa bila? Ketika berdiri. Tu dahi. Tengok situ dahi. Ketika berdiri. Ketika duduk di antara dua sujud. Tu semua dahi. Tempat sujud yang dahi. Ketika rukuk, tempat sujud yang lutut. Ini maksud tu tengok. Dan
perut anak jari dua kakinya kepada tempat sujud. Kalau baca tempat sujud, macam mana nak letak kalau dahi kan? Tu maksud dia kaki. Okey. Okey. Dan dia sebut kat sini, dan perut anak jari dua kakinya. Perut anak jari dua kaki. Yang tadi yang tangan dia sebut dua tapak tangannya dan anak jarinya. Dia sebut dua. Tapak tangan boleh, anak jari pun boleh. Anak jari ni macam inilah pun boleh. Tapi kaki dia tak cakap tapak kaki. Dia sebut dua jari kaki saja. Tak ada tapak. Sebab apa? Mana boleh letak tapak? Nak letak tapak macam mana ketika sujud? Boleh? Mak patah kaki mana boleh? Sebab tu dia tak sebut. Tapi kalau ketika sujud, dia sebut tapak tangan boleh, anak ni boleh. Tapi ketika tangan ketika sujud, ketika kaki tak sebut tapak kaki. Maksud tapak tu tapak, sebab memang tak boleh buat pun. Kaki macam ni tapi sujud, macam mana buat? Mana boleh? Patah. Okey. Tu sekali lalu baca tu. Allah. Dan masa rukuk tu pula, beberapa riwayat, beberapa mazhab yang mengatakan tempat berbeza. Ada kata tengok di jari kaki. Ada juga ketika rukuk tengok di jari kaki dia. Cekang ke tak cekang? Sini cekang ke panggil cekang ke cekam? Cekang. NG. Oh, cekang. Bukan cekam. Mencengkam, kuku tu mencengkang. Boleh lah. Cekang kan. Dia tengok boleh. Situ sunat juga. Bukan tengok cekang tu, tengok kaki, jari kaki. Dan ada tengoknya di celah kangkang tu, di ni kaki dekat situ. Macam-macam pendapat. Yang ini saya cerita yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dan mazhab lain ada yang suruh tengok di depan sikit daripada ibu jari kaki dan sebagainya. Tapi benda tu kecil lah. Benda kecil. Okey, tengok syarahan dia macam mana pula. Kalau sujud tepi dahi macam mana? Sujud dekat pipi, tak boleh. Sujud dekat pipi tak boleh. Maksudnya tak sah. Sujud dekat pelipis sini. Ni, tak boleh sebab dia bukan dahi. Sujud dekat tepi dahi. Ni kot. Tak boleh juga. Tak boleh. Okey. Kat mana nak sujud tu? Yang kepala tu, di antara mata. Sujud di antara mata dengan telinga. Kat sini. Tak boleh juga. Mana lagi? Sujud sini. Ni. Tak boleh. Budak-budak biasa tu. Sujud tu. Nak kawan dia duduk bawah, dia tengok ke sebelah kangkang. Dia sujud sini. Tak boleh. Tak boleh tu maksud tak sah. Sujud hidung je. Dahi tak pergi. Tak boleh. Dan tidak meletakkan sesuatu dekat dahi dia pada tempat sujud. Maksud nak dia letak sesuatu, tu pun tak boleh juga. Letak sesuatu. Ini sebenarnya nak menolak Syiah lah yang dia letak batu tu kan. Tak boleh juga. Okey, habis kat situ. Kemudian kalau ada pembalut dekat dahi sebab uzur, tak ada masalah. Kalau buang mudaratkan, ada sakit kepala kan, dia balut, asyik ada darah lagi, tak ada masalah. Sebab sakit. Bila sakit, apa pun boleh kan. Dia balut, Allah tak boleh kena dahi macam mana ni? Sujud ajalah. Ada darah, sujud ajalah. Kalau tak kena dahi pun tak apa jika sakit. Sakit tu masuk uzur, mudarat kalau buang. Dan kena tu tadi, kata jari tadi tu masa sujud, kedua-dua tangan. Bukan kata sebelah tu belakang. Game gimnastik. Tangan sebelah, tak boleh. Dia dua. Kalau nak macam ni boleh. Okey, takut-takut kata satu ni kena juga perut jari tak boleh. Dia kena dua tangan. Dua belah tangan. Sujud dengan penumbuk tak sah. Penumbuk tak sah. Sujud masa nak bangun tu tak kisahlah kot. Masyarakat nak bangun kan, orang buat sebaiknya macam ni. Tapi ada yang bagi penumbuk masa nak bangun tu, tak ada masalah lah kot. Benda kecil je. Tapi kalau masa sujud tu macam tu juga, tak usah. Saya pernah tengok yang tu. Dia sujud dengan penumbuk. Tak usah. Apa? Jawi. Perut jari. Ni boleh? Dah sebut dah tadi. Oh, penumbuk. Boleh. Betul juga kan? Boleh. Ini bukan suruh buat. Ini saya bila soalan macam tu, nampak macam soalan tu, saya faham lah. Masing-masing dalam kepala dah orang panggil pekah. Orang pekah dah. Kita pekah dia macam tu. Pekah dia tak boleh. Allah, kenapa kau buat macam tu? Tak boleh ke buat elok-elok? Tu bukan pekah.
Fiqh dia tak macam tu. Fiqh dia detail. Macam ni boleh tak? Macam ni boleh. Macam ni boleh. Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tak, kalau detail macam melampau sangat, tapi dia detail. Kalau kata letak penumbuk, tak boleh. Yang tak boleh penumbuk tu sebab penumbuk ataupun sebab tak kena tapak tangan. Itu lah. Otak fiqh lah tu. Otak fiqh tu masuk kelas fiqh, otak kena fiqh. Masuk kelas tauhid, otak kena tauhid. Masuk kelas tasawuf, kena tunduk. Tak boleh relax macam tu kan, nampak? Dia memang macam tu. Memang barulah dia laju boleh. Jadi kalau saya kata tadi boleh katakan salah lah saya kata tadi. Sebab kata tak boleh penumbuk. Bila tanya tadi, kalau macam ni, oh boleh pula. Maknanya bukan tak boleh penumbuk. Bila buat penumbuk tak kena tapak tangan. Tapi kalau kena kan boleh tak? Jadi kira kalau nak bahas, salah lah balik saya cakap tadi. Nampak? Tu. Maknanya letak tak macam tu. Kalau nak macam ni, boleh lah. Dia makan cat nganyin kacang-kacang tu. Cat ibu jari tu kan. Makan sedap sangat. Ambil kau. Macam ni. Ataupun dia banyak cok kan, beli rumah kan, SMP cek sekali dah krem. Semayang macam ni. Tak ada masalah. Dan yang penting kena ibu jari. Jadi maksudnya bukan penumbuk tak boleh. Yang tak bolehnya kalau tak kena tapak tangan dekat lantai, itu yang tak boleh. Tak ada masalah berlapik, kecuali dahi je yang tak boleh berlapik. Okey, jadi kaki tu hati-hati. Kaki tu kat sini kaki. Yang terbaik adalah ketika sujud, yang terbaik adalah hilang anak jari kaki. Anak jari kaki tu hilang. Ketika sujud tu hilang. Faham tak hilang? Dia memang betul patah sungguh. Tu hilang. Kalau tengok tak ada jari kaki. Terbaik, afdal. Tapi dia bergantung pada fizikal orang tu juga, kan? Kalau dia tu tak boleh juga sebab dia sakit lah, itu krem lah, macam-macam kan. Tu cerita lah ya. Maksudnya yang paling afdal hilang kaki, hilang jari. Hilang. Hilang semua masa sujud. Paling afdal. Sebab semua pergi menghadap kiblat. 5-5. Tu yang terbaik. Okey. Apa lagi ya? Tali kasut. Pakai kasut. Pakai kasut tak ada masalah. Pakai kasut tak ada masalah. Tapi ketika sujud kena lipat. Tiba-tiba dia pakai boot askar. Boot askar tak lipat kan? Boot askar tu, kalau boot yang lembik tu boleh. Boot tapi lembik yang harum banjir tu boleh. Kan dia pakai harum banjir tu, pakai yang panjang apa? Yang panjang tu lah, yang getah tu, warna kuning lah, warna apa kan? Getah boleh sebab dia memang lembik. Tapi kalau yang askar tak boleh. Tak boleh dengan maksud tak sah. Tak boleh. Jadi kalau dia masuk hutan, itu kena cerita bab darurat, kena masuk kelas lain. Kalau darurat lah. Sekarang ni cerita kalau biasa tak boleh, tak sah sembahyang. Habis tu macam mana Oscar kena masuk bab lain? Mungkin kata mazhab lain ni, sebab mazhab Maliki tak wajib. Mazhab Maliki tak wajib 7 anggota. Mazhab Syafi'i je wajib 7 anggota. Mazhab Maliki tak. Jadi kira mazhab lain kenapa? Dia Oscar masuk dalam tu nak pakai kasut tu sejam kono, nak tarik kan kasut dia pakai macam tu, nak buka lepas tu lah askar ada kerja lagi. Itu kita kena bahas bab boleh tak nak pakai mazhab lain. Tu bab lain lah. Sebab masyaqqah macam dekat Mekah tu kan. Kat Mekah kan boleh pakai mazhab lain kan. Itu kena bahas kelas lain. Tapi kalau katalah tak lipat ataupun dia letak macam ni je kaki dia, tak kisahlah pakai kasut tak pakai kasut, tak macam ni, tak sah. Sebab sama juga tapak kaki tadi letak macam ni, sama juga. Ataupun tepung pijak bedak, tengok yang kena, sama juga. Jadi bila macam ni tak kena yang perut jari kaki tak kena. Sama juga ketika sujud macam ni, tak kena, tak sah. Sujud tangan tak sah, kaki pun tak sah. Dia kena paling satu, mana-mana satu, ni ke, yang ni ke, ibu jari ke, yang mana satu. Kalau dah keras cari yang lembik, mana-mana satu, mesti kena satu. Satu kaki satu. Perut ni dia punya satu ruas jari kaki tu satu kena sikit macam ni. Senang samalah macam ni. Ambil bedak, pijak, cuba lah. Kalau letak ada bekas bedak dekat tu, kenalah tu. Kenalah tu. Ibu jari dia ke, kan? Kalau macam ni dia keras kan, dia pun tekan. Kenalah tu, kena dah. Janji sikit, sebab tu suku tu maksud janji kena. Tapi tak boleh keras. Tu masuk ke kelas lain, kelas darurat, cerita lain. Kalau sebab keras sangat kaki dia semua keras, kaki berlipat macam tu. Ada kaki lipat yang tu.
Ada, saya tengok. Biasa tengok yang ni kaki dia. Lepas tu dia pun pergi balik. Orang tua. Tak ada ni macam ni. Tak tahu ada macam mana jadi. Memang tak boleh lipat. Tak boleh lipat. Masuk kelas lain lah. Kelas darurat dia panggil. Biasa darurat semua boleh. Okey. Dan pendapat mutamat tu mesti perut. Tapi dalam mazhab Syafi'i juga pendapat yang kedua, pendapat Imam Rafi'i, pendapat dhaif, pendapat Imam Rafi'i kata tak perlu perut, janji kena kaki. Mungkin askar boleh pakai pendapat tu. Tapi kalau saja-saja tak boleh lah. Dia bermudah-mudah dalam agama pula. Kalau darurat kata Imam Rafi'i, bukan darurat, kata Imam Rafi'i tak wajib 7 anggota wajib, tapi tak wajib perut, janji kaki. Mazhab Maliki tak wajib 7. Kaki angkat silang lagi, tak apa. Mazhab Maliki. Mazhab ni tujuannya sebut apa? Tujuannya nak kalau jadi apa-apa masyaqqah, kepayahan, barulah kita rasa rupa-rupanya pekah ni luas juga. Nampak macam sempit. Memang belajar kena sempit. Sempit sampai tak lagi. Betul luas kan? Tu pekah. Idza dhaqal amru ittasa'a. Bila sempit jadi luas. Kalau macam ni, kalau orang tu terpotong tapak tangan ke, jari tangan ke, ataupun kaki ke, maka dia tak wajib letak ujung anggota kaki dia kalau terpotong. Kalau dia ada kecil manis potong kaki. Semua, potong kaki semua dekat buku lali. Tak wajib letak yang mana ada tu, tak wajib. Kalau terpotong habis lah. Kalau ada satu, wajib lah yang satu tu. Ada 2, ada wajib lah yang mana-mana satu. Tapi tak potong habis kaki dia. Tangan pun sama sebenarnya. Tangan potong, habis nak letak macam mana? Tak wajib kalau potong macam ni. Tak wajib letak ni. Tak wajib. Tapi macam mana nak tangan nak tu kan? Letaklah, cuma tak wajib. Sebab dah tak ada tapak tangan. Kaki pun juga sama. Terpotong buku lali, tak wajib letak. Sebab terpotong. Berbeza dengan kalau dia lahir-lahir memang tak ada terus. Yang itu wajib. Lahir-lahir tak ada dah ni, tangan ni. Ni pun tak ada. Wajib dia letak. Macam isyarat, wajib letak yang mana ada. Kat sini potong, wajib letak yang mana? Letak ke bawah. Ketika tangan dia, ketika sujud. Kaki tak ada, lahir-lahir memang tak ada dah. Dekat buku lali tu terus tak ada. Wajib letak. Yang mana boleh letak. Tu beza. Kalau terpotong, tak wajib. Sebab dulu ada, sekarang dah tak ada. Tak wajib. Tapi kalau memang lahir-lahir tak ada, kecacatan tu, wajib. Letak yang mana ujung, yang mana ada. Walaupun dia bukan nama tapak kat tangan. Walaupun dia dekat siku. Nak letak juga. Macam mana letak, janji ke bawah. Kenakan lantai. Habis. Dan wajib menekankan dahinya kepada tempat sujud. Maksud menekan ni bukan semestinya tekan. Sebenarnya tekan ni tekan sungguh-sungguh hukumnya sunat sebenarnya. Tapi yang wajib menekan maksudnya tempat sujud wajib dahi menekan maksudnya tak sah sujud atas pan, tu maksud dia. Tak sah sujud atas pan tapi tak pergi, tak rapat. Itu maksud. Tekan tu maksud dia. Setengah kitab tulis kalau kapas, bila sujud atas kapas dia ada lekuk kat kapas tu. Tu payah sikit nak faham. Mudah faham macam ni. Ada span yang bawa pinggan tu, sujud atas dia tapi tak rapat ke bawah. Maknanya tak tekan. Jadi macam mana nak sujud atas span? Kena tekan. Tu maksud tekan. Bukan atas ni nak tekan apa bendanya lagi. Nak tekan apanya? Gonyoh bagi hitam dahi. Baru orang kata banyak sembahyang. Jangan, makruh kalau macam tu. Kalau kata memang dia dahi hitam tu sebab banyak sembahyang, tak apalah. Dia ni gonyoh. Sebab nanti hitam. Wah, nampak tu? Banyak tahajud. Tahajud apa? Kalau dia jadi sendiri, tak apa. Kalau dia buat. Jadi maksudnya, bukan tekan tu maksud dah kena tekan. Tidak. Yang tekan tu afdal. Tak wajib. Bagus tekan, tapi afdal. Tak tekan pun sah. Yang maksud tekan ni adalah, kalau sujud atas span, biar span tu rapat habis. Tu maksud tekan. Bukan dia jadi macam tu. Yuk. Tak pergi. Ada separuh je kena. Separuh span. Tu maksudnya. Jadi itu maksud tekan kepada tempat sujud dahi dia tu. Dan yang terbaik, afdal, semua beban badan pergi dekat dahi sebanyak mungkin. Itu yang terbaik. Itu afdal. Siapa boleh buat, maka otak dia akan cerdik. Bukan otak cerdik, otak dia akan laju. Otak cerdik pula. Otak dia akan laju. Tup. Sebab neuron berhubung. Sel-sel otak berhubung. Sebab apa pula? Sebab darah duk pam ni, dia pergi ke atas. Tapi bila macam tu, dia lagi pergi ke otak tu. Dia masuk halus kan, dalam otak kan ada halus-halus
urat halus-halus tu. Oksigen nak hantar zat semua kat situ tu, kalau pakai jantung kita tambah tak senaman. Dia macam tu je, dia pergi-pergi biasa je. Tapi bila sujud, tekan pula semua pusatkan, apa dia panggil, pusat graviti, lupa ke lah, di situ. Maksudnya kalau macam ni, pusat graviti dia macam ni. Cerita sains pula. Saya biasa lah, kelas mak pekah, masuk sains, masuk sastra, kita masuk semua, ya. Ni pusat graviti dia. Tapi kalau macam ni, situ je. Nampak? Yang ini besar. Oh, ini lagi besar. Maksudnya kalau macam ni, lagi graviti semua pergi kat situ lah. Buat pula sampai macam jarum. Oh, lagi pusat ke situ. Macam tu juga. Badan kita dia ada berat dia. Berat tu kalau boleh semua pergi dahi. Tapi boleh ke? Tak boleh, sebab lutut kita ada, kaki kita ada. Macam ni kita nak kena tonggeng macam tu? Tak boleh. Jadi yang lutut biarkan. Beban yang ada dekat lutut berapa persen? Kalau kita letak beban dekat lutut 80%, sujud biasa, sujud biasa. Dekat dahi dia 20%. Dekat kaki dekat dahi macam nilah. Lutut 70%, kaki dua tu 10%, dahi 20%. Biasa, sujud biasa. Sepatutnya dahi tu 50% berat. Faham tak pusat kita ni? Sekarang ni semua lutut kita ni. Lutut yang tanggung berat badan ketika sujud. Berapa banyak lutut tanggung? 50% daripada berat badan. Dahi ni dalam 40% kot. Sepatutnya dahi tu banyak. Buatlah banyak mana? Atas 50%. Macam mana nak buat macam tu? Dia akan menyebabkan sama lagi. Dia akan menyebabkan sama berat. Yang menyebabkan yang menahan apa yang berat di belakang. Lutut. Tangan. Tangan. Kalau tangan, tangan lupa lah sebut. Tangan berapa persen? Jadi maksudnya tangan, jangan tu sangat. Jangan body kerah sangat. Jangan biar nampak body dia, jangan. Jadi maksudnya berapa? 10% kot. Macam tu. Dia seolah-olah jangan letakkan seolah sedang begitu. So tangan tu adalah sebab jatuh je. Taklah nak kira persen lah. Berapa persen berat? 10 kot. 10. Lutut 40 gitu. 40. Kepala 50 boleh tak? Banyak pergi ke situ. Boleh tak? Itu yang terbaik. Dia akan rasa sini terik ni. Terik dah ni. Rasa macam megah muka tu. Kalau sujud biasa, dalam berapa 20%, 30% berat tu pergi kat kepala, tak rasa. Tu. Sebab malah kajian-kajian ni, kajian lah, duk baca-baca kajian. Iaitu dia kata dia ada satu bahagian dalam otak kita yang darah tak boleh pergi, jantung tak boleh pump, tak sampai situ. Bila tunduk sujud macam tu baru sampai. Bila sampai masuk situ, itu yang sel-sel otak berhubung tu yang cerdik, tup. Ini jap loading, tuk 90, 95, 100. Orang dah gelak habis dah, dia bawa gelak seorang-seorang. Lambat pick up. Sujud tu. Sujud. Jadi bila sujud, biar darah semua pergi ke situ. Bagus. Sangat bagus. Tu. Jadi yang terbaik macam itulah. Saya cuma letak persen-persen tu agak-agak aja. Cuma sebanyak mungkin pergi di dahi. Tapi jangan sampai tangan tu letak lebih kurang, tak boleh pula. Letaklah betul 10% dia punya berat tu cukup lah kot. Yang kebanyakan mungkin tangan dengan lutut. Tangan dengan lutut kan. Masa tu letak kuat berat kat situ. Jadi sepatutnya tak payah. Tangan sikit, lutut sikit. Lutut tak boleh buat apa dah. Mana kita nak angkat je kan. Lutut biarlah berapa yang ada. Tangan tu kurangkan sikit. Dahi tu lebihkan. Pergikan. Pusatkan graviti dekat dahi. Dapat lebih 50% terbaik. Macam mana nak buat? Sebenarnya nak buat senang aja. Para sahabat dia mengadu kat Nabi lepas mayang, sakit perut. Bukan cirit-birit. Sakit perut sebab sujud. Kita sakit perut tak sujud? Tu silap sikit. Sebab macam mana sakit perut? Apabila perut dan peha jauh. Teriklah perut ni. Kalau semayang 20 tahun, six pack. Kalau sujud dengan cara yang betul, tambah banyak tahajud, banyak apa, memang 6. Bukan 4, 6 terus. Sebab perut ni dia akan sakit, terik. Sebab peha macam ni, perut macam ni. Kalau macam ni macam melampau ke kan? Macam ni kot. Lebih kurang. Macam ni. Peha biasa orang macam ni. Biasa. Ni peha, ni badan. Ni peha, ni badan macam ni biasa. Ni kepala, ni sujud. Macam ni. Biasa. Macam ni boleh tak? Kalau macam ni boleh? Kalau macam ni jatuh pula. Macam ni. 40 macam ni sujud.
Maka perut tu maknanya dia kepala kan dia ke depan lah jauh. Sebab kalau macam ni dia makin kecil kan? Macam ni kecil. Besar tu panjang. Kepala ke depan. Bila kepala ke depan, maknanya kaki pun lutut tak berapa nak tanggung lah tu. Itu yang semua pergi ke tangan. Tangan pula jangan agak-agak je. Pergi ke kepala. Sebab tu paling baik soft kita di Malaysia tak cantik. Soft kita kalau normal lah tak cantik. Sebab 2,5 hasta. Ni 1 hasta. 2,5. Ni je kita punya. Tu. Tak silap-silap 2 ke apa ni? 2,5. Yang sebenarnya soft yang terbaik 3. Lebih 3 putus soft. Dia 3 hasta. 1 2 Allah. Agak-agak. Sini kau betul? Ni terbaik. Jadi bila macam tu baru boleh pergi. Kalau buat kat Malaysia macam tu time bukan COVID lah, time biasa, masuk dalam kain orang. Jadi nak yang kita rasa buat macam tu, itu yang tak cantik. Tapi sekarang lah, inilah hikmah COVID. Buat jarak, boleh hak ke depan? Boleh tepi kaki orang. Macam ni nak buat. Itu hikmah COVID. Kalau kita ambil hikmah itu jumpa. Jadi bila kita buat jarak-jarak, bolehlah kita nak ke depan. Tak payah masuk dalam kain orang. Bagi orang lelaki, bagi orang perempuan terbalik. Lagi rapat perut dengan paha, lelaki lagi jauh perut dengan paha, lagi afdal sampai straight lah. Macam ni melampau, macam ni maksimum. Ni okey ni kira sunat afdal. Itulah besarlah pahala. Bagi perempuan terbalik, macam ni afdal. Hampir dah paha nak kena perut, hampir. Jangan sampai macam tu pula. Hampir dah perut nak kena paha, afdal. Jadi maksud orang perempuan punya soft pendek, 2 hasta pun cukup. Lagi pendek, lagi kecil, lagi afdal. Lagi besar, lagi panjang, lagi ke depan, lagi tak afdal. Kepala dia tu. Sujud orang perempuan. Maknanya orang perempuan kepit. Orang lelaki masa rukuk ni rusuk dengan lengan jauh masa rukuk. Masa sujud sama juga, jauh. Tapi bila solat jemaah rapat-rapat, tak bolehlah buat. Sebab akan masuk orang sebelah, ganggu orang sebelah. Sekarang boleh. Kepak. Mesti ni nak kepak. Tapi orang perempuan, lagi kepit lagi bagus. Sujud, kepit. Ni. Kepit. Perut dengan paha, kepit. Bukan kepit, dekat. Sedekat yang tu. Ni. Rukuk, kepit. Apa lagi? Takbir, kepit. Ni. Kita ni. Apa lagi? Semua kepit. Nampak? Dalam sembahyang pun kita boleh belajar. Perempuan kena kepit. Bukan ngangkang tu ngangkang ni. Kepit. Ke kasar. Orang Selangor biasa cakap tu. Semua mana tengok orang dulu duduk. Dia panggil bersimpuh Macam mana? Elok, ayu je. Sekarang tengok kaki sebelah lutut naik atas. Anak daga sekarang dulu elok macam tu duduk. Bersimpuh dia panggil. Betul kan? Bersimpuh kan? Yang duduk macam perempuan tu lah. Memang duduk perempuan pun. Jadi perempuan semua kepit. Nak jalan kepit. Semua kepit. Nak sembahyang pun kepit. Pahala masuk kepit tu. Semua kepit. Afdal. Jadi pusat letak. Bila hampir ke kepala, maka kita punya ni kuat. Ni kuat. Leher akan kuat, bahu akan kuat. Dia punya urat tu kuat. Dapat darah pergi. Dan sujud tu lagi lama lagi bagus. Kalau sembahyang seorang lah, lagi lama lagi bagus. Sembahyang jemaah sunat 3 je. Tak boleh lebih. Lebih dah tak bagus lah. Makin kurang lah jika berjemaah. Berjemaah 3 apa? 3 kali subhanallah subhanallah azim lah maksudnya. Lebih dia jadi hukum makruh pula. Tapi kalau sembahyang seorang lagi lama lagi bagus. Dan meninggikan punggungnya daripada kepalanya. Ini syarat seterusnya. Tadi syarat berapa banyak syarat dah? Syarat yang pertama 2 kali sujud, sekali dengan tumakninah. 1 rakaat tu 2 kali sujud, sekali dengan tumakninah. Syarat yang kedua jangan sujud atas pakaian yang mana dia gerak, pakaian dia gerak. Jangan sujud macam tu. Dan dengan maksud tak boleh ada lapik, tak boleh berlapik dengan pakaian dia. Yang ketiga, syarat ketiga, janji kena dahi. Janji kena dahi, tak berlapik. Janji kena perut jari. Janji sekurang-kurang. Dan mesti kena lutut. Janji kena lutut. Bila sebut janji tu, mana-mana walaupun sikit. Dan 2 kaki, 2 tapak kaki, 2 anak jari kaki. Itu kena 7 anggota tu, itu syarat dia.
dan seterusnya, syarat seterusnya, wajib dahi tu tekan dengan maksud jangan terawang-awangan macam di atas kapas, di atas pan. Maksud tekan tu kapat, cuma afdal tekan sungguh-sungguh, dan meninggikan punggung. Itu syarat seterusnya. Semua syarat tu. Dan meninggikan punggung daripada kepala. Mesti bila sujud punggung ke atas, kepala ke bawah. Macam ada soal lah itu. Walaupun tak masuk lagi saya jawab juga kan. Jadi kalau sujud atas tangga, pastikan mungkin satu anak tangga, dua anak tangga je. Tiga dah tak boleh dah rasanya. Tiga dah jadi macam ni dah. Nak sujud je ni. Sebab punggung sama dengan kepala. Punggung hendaklah rendah daripada punggung hendaklah tinggi daripada kepala. Kepala tu maksud dahi. Mesti. Tak boleh sama, tak boleh punggung lagi bawah, tak boleh. Tak boleh. Sama paras juga pun tak boleh. Sebab sama paras namanya rukuk. Dia mesti meninggikan punggung daripada kepala. Oleh kerana kitab kita, kitab fiqh tasawuf, kita masuk sikit tasawuf, iaitu ini menandakan kehinaan kita apabila menghadap Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah aku Allah pencipta langit dan bumi. Hadap. Bila masuk hadap secara majas, hadap, maka kita menghadap Allah. Kita menghadap Allah. Bila kita menghadap Allah, kita letak kepala kita yang paling mulia bawah daripada tempat keluar najis. Kepala tak boleh main tau. Pergi. Boom. Lama tak jumpa atas belakang. Setengah orang tak bagi. Benak dia kata. Sebab gedung punya belakang. Setengah orang tak ada apa pun. Pukul dia. Kuat, tak ada masalah. Tapi kepala jangan main. Benar tak dengar? Kepala jangan main. Nak kata mulia. Mulianya kepala. Menghadap Allah, letak. Mana lagi tinggi tempat keluar najis? Dengan kepala. Biar tempat keluar najis tu lagi tinggi. Suruh kita faham. Otak dalam kepala kita ada otak. Cerdik lah. Akal konon-kononnya. Cerdik kita. Cerdik kita menghadap Allah, duduk bawah. Tempat keluar najis lagi atas. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita rancang, Allah rancang. Perancangan Allah yang terbaik. Rancang istilahnya pakai otak lah. Istilahnya. Jadi dia rancang. Hebat kau rancang Hebat Aku kumpul duit. Banyak kumpul duit untuk masa depan. Untuk tua-tua nanti tak nak kerja. Kumpul duit. Semata-mata fikir otak dia cerdik Cerdik dia je. Tapi perancangan Allah lebih lagi. Lebih sempurna. Jadi kalau kita hanya fikir tentang dunia saja, aku buat, aku mestilah, seolah-olah macam dia je. Allah sudah tak ada dah seolah-olah. Waktu semayang tak bawah. Engkau punya rancangan tak ada nilai. Sebab apa? Tempat keluar najis lagi tinggi. Bahasa lain, tempat keluar najis lagi mulia sebab dia duduk atas. Otak kau yang cerdik sangat, tak bawah. Bila nak cerdik, masuk pejabat nanti cerdik balik. Cerita pasal dunia cerdik. Menghadap Allah, tak bawah. Sebab tu syarat. Malah tanpa kepala letak kat bawah, tak sah. Tak sah semayang. Kena letak. Dan itu sedikitlah berkaitan dengan tasawufnya lah. Tasawuf sikit. Kemudian panjangnya lagi, cepatlah sikit. Kemudian dan yang akmalnya. Ni yang sempurna. Yang akmal tu sempurna. Bahawa takbir bagi tunduk sujud dengan tiada mengangkat dua tangan. Yang paling akmal, paling sempurna, sunat takbir intiqalat. Okey? Takbir intiqalat sunat, tapi ketika sujud tak sunat. Kat sini sikit orang tak ambil cakna, tak peduli. Walaupun sebab apa? Sunat je pun, maka dia tak peduli. Sekarang, bila sunat angkat tangan? Saya dah sebut sebelum ni kan? Ada dua pendapat yang besar. Yang pertama kata sunat angkat tangan ketika takbiratul ihram je. Yang lain semua tak sunat. Sami Allah mana Allah semua tak sunat. Pendapat yang pertama. Kuat juga. Bukan dhaif, pendapat kuat. Yang kedua, angkat yang macam yang kata empat tempat kan, angkat tangan. Takbiratul ihram sunat, bangun daripada rukuk, nak rukuk, bangun daripada rukuk, satu lagi yang keempat. Empat je. Bangun daripada tahiyat awal. Jangan main angkat empat-empat rakaat malu. Buat malu. Buat malu company. Empat-empat dia bantai angkat. Kalau nak angkat, itu empat saja. Kalau tak nak angkat, hanya takbiratul ihram je sunat. Ada dua sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Okey. Dan angkat tangan biar tempat yang disunatkan kalau nak angkat. Kalau tidak jangan angkat. Tidak silap, boleh batal sembahyang sebab angkat tu bukan pada tempat, dia panggil gerakan ajnabi, gerakan asing. Dua gerakan, tambah satu lagi silap batal. Yang tak dikira macam Allahu Akbar, yang tu tak kira sebab memang disunatkan. Ada tempat yang tak disunat. Contohnya daripada sujud yang kedua rakaat yang pertama tu, nak naik rakaat kedua tak sunat.
Yang sunat daripada tahiyat awal. Walaupun masbuk sekalipun. Dia bukan tahiyat awal, dia terpaksa tahiyat awal. Imam dah tahiyat awal, dia pun Allahu Akbar, terus duduk. At-tahiyatul mubarak sampai baca habis, imam pun Allahu Akbar bangun. Dia pun bangunlah balik. Dia tak dapat rakaat langsung kan. Dan dia bukan tahiyat awal, dia terpaksa duduk sebab imam duduk. Sebab imam sedang tahiyat awal. Bangun tu pun sunat juga angkat tangan. Bukan semata-mata tahiyat awal dia mesti, tidak. Tak semestinya. Tahiyat awal imam pun sunat. Janji tahiyat awal bangun angkat tangan. Sunat. Tiba-tiba dia pergi angkat rakaat pertama dan naik rakaat kedua. Padahal tak aja. Dia kira dua tu. Sedangkan daripada rakaat kedua nak naik rakaat ketiga lepas tahiyat awal, tak kira dua. Masa angkat tangan ni. Ni pun khilaf Syarah Ibn Hajar. Saya ambil pendapat tu lah. Angkat tak kira sebab memang sunat angkat tangan. Kenapa nak kira dua gerakan? Tapi kalau rakaat pertama dan rakaat kedua, angkat tangan, itu siapa suruh? Maka dua tu dikira dua. Sambil-sambil dia sakit leher, macam ni. Batal. Leher besar. Sebab dua ni tak disuruh. Yang disuruh 4 tempat. Takbiratul ihram, nak rukuk, bangun daripada rukuk dan bangun daripada tahiyat awal. Kalau pening tak buat senang takbiratul ihram dia. Sebab dua-dua kuat pendapat ni. Jadi dia kata kat sini, kalau nak sujud jangan angkat tangan. Kalau angkat tangan dikira dua gerakan ajnabi, hukumnya makruh. Kalau tambah satu lagi lutut ke mana ke ataupun kaki ke mana-mana gerakan besar, batal sebab 3 gerakan berturut-turut. Kan kita nak sujud angkat tangan. Itu silap faham saya cakap tadi. Ketika angkat tangan, takbiratul ihram. Yang kedua, nak rukuk. Maksud nak rukuk adalah macam ni. Allah. Tu maksud nak rukuk. Bukan Allahu Akbar. Tak, itu ketika berdiri dia angkat tangan. Maksud angkat terus pergi. Lutut. Ketika rukuk. Ketika angkat tangan juga ketika i'tidal. Masa bila? Ni. Terus. Sami'allahu liman hamidah. Bukan Sami'allahu liman hamidah. Itu yang ini maksudkan. Bila dia dah berdiri, Sami'allahu liman hamidah, dah berdiri, baru angkat tangan, bermakna dia angkat tangan nak sujud. Makruh hukum. Dan akmalnya bahawa takbir tunduk sujud dengan tiada mengangkat dua tangan. Tu yang sempurna. Habis tu kena angkat tangan. Angkat tangan rukuk. Ketika bangun rukuk, bukan ketika nak sujud. Kat situ. Jadi Sami'allah. Terus. Jangan berhenti gerakan tu. Sami'allahu liman hamidah. Bukannya Sami'allahu liman hamidah. Ada orang buat macam tu. Sami'allahu liman hamidah, baru angkat tangan. Bila dia angkat tangan, bermakna dia angkat tangan sebab nak sujud. Makruh. Simple, benda sekecil. Dan gerakan angkat tangan tu tak dapat pahala. Dan angkat tu dikira dua gerakan besar. Tambah satu lagi, batal. Sedangkan angkat daripada rukuk ke atas, sunat. Nampak? Sikit je. Jadi maksudnya mengangkat tangan ketika Sami'allahu liman hamidah, bukan ketika Rabbana lakal hamd. Sami'allahu liman hamidah diistilahkan tasmi' i'tidal. Allahu Akbar namanya takbir intiqal, takbir intiqalat. Tapi ketika Sami'allahu liman hamidah tu namanya tasmi' i'tidal. Dipanggil istilahnya. Maksud tasmi' i'tidal, Sami'allahu, maksudnya angkat tangan ni. Angkat tangan ni. Angkat. Angkat dah. Dah angkat dah. Angkat tangan dah. Sami'allahu liman hamidah. Dah je, tangan tak ada angkat dah. Paling-paling pun bagi 1-2 saat tu boleh lagi lah kot. Sebab kita kadang-kadang takkan nak tu kan. Jadi Sami'allahu liman hamidah. Boleh lah, maaf lah. Walaupun 1-2 saat. Yang tak naknya tangan Sami'allahu hamidah tu sebut, tapi tangan tak angkat ni. Sami'allahu liman hamidah, tangan tak angkat. Baru angkat. Tak boleh. Dia kena angkat terus. Angkat terus. Yang mana boleh angkat lah. Agak-agak. Tu jangan berhenti. Angkat. Okey, habis angkat dah. 1-2 saat tu dimaaf lah. Sebab nak tepat-tepat payah. Yang terbaik baik, Sami'allahu liman hamidah, habis angkat tangan tu. Sahat. Jadi 1-2 saat maaf. Tapi tak naknya, Sami'allahu liman hamidah, angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah, angkat tangan. Dah tu maksud dah berdiri. Sami'allahu liman hamidah, angkat tangan. Makruh. Sebab dia nak dia angkat tangan kerana nak sujud. Tu. Okey. Apa dia? Angkat tangan sebelum dan selepas sujud. Sebelum dan selepas nak sujud tu tak sunat. Nak bangun juga tak sunat. Tidak. Dia sujud bukan sujud sejadah, dia sujud tilawah tu yang tepat. Tapi orang Melayu panggil sujud sejadah, bantai aje lah, boleh juga. Janji faham. Janji betul. Yang tepat bukan sujud sejadah, sujud tilawah, ayat sajadah. Sujud tilawah ni saya patutnya
benda ni dibahas ada satu di masjid baru dalam bulan lepas. Pagi Jumaat tu satu hari bulan kan, di Tajul Akbar di Aina Water 14. Jiwa semua datang siap dah. Habis saya dapat tanda ni, balik lah. Ni kalau nak tahu ni dia ni langgar sikit zinc kat situ. Semua akan datang. Kalau patut nak bahas pasal tu lah. Pasal sujud tilawah, ayat sajadah. Ayat sajadah, sujud tilawah. Akhir sekali dia orang tunggu, tak ada. Ustaz Tara hilang. Tadi nampak hilang. Mana taknya? Berlanggar zinc kat depan keluar. Habis nampak tanda ni. Jadi Harry Potter lah ni. Siapa tahu Harry Potter tu apalah, tak tahu sudah. Okey, jadi angkat tangan macam ni. Angkat tangan, sunat angkat tangan adalah macam mana? Sunat angkat tangan adalah keadaan berubah rukun, yang mana berubah tu mengikut tertibnya. Faham tak? Berdiri, kemudian nak rukuk, itu tertibnya. Maka rukuk, angkat tangan. Lepas rukuk, i'tidal. Tertibnya lepas rukuk memang i'tidal, angkat tangan. Okey. Lepas tu bila dah angkat tangan, dia kira sekali lah. Angkat tangan rukuk, sekali nak sujud lah. Sujud, habis, tak ada angkat tangan. Ikut tertib. Jika ada yang perbuatan lain yang tak ikut tertib, dia potong tertib tu. Tertib biasa, tertib sembahyang biasa, tak ada angkat tangan. Contoh macam ayat sajadah dibaca, tak kisahlah bila-bila baca, maka imam ataupun dia sendiri sujud tilawah. Itu dia langgar tertib, maka tak ada angkat tangan. Dan ketika dia bangun juga tak ada angkat tangan juga sebenarnya. Kalau angkat juga dikira dua gerakan. Tambah lagi satu, kepala. Habis, batal. Dikira dia panggil gerakan ajnabi, gerakan yang tidak dikira. Sama juga daripada sujud bangun, Allahu Akbar. Dia tak ada Allahu Akbar, tak ada tu. Allah tu apa tu? Duduk istirahah dia panggil. Kita akan masuk bab tu nanti. Duduk Allah tu apa? Duduk Akbar. Tu sunat tu, duduk tu pahala. Satu saat je duduk dapat pahala. Tapi ketika sujud tilawah tak ada. Dia Allah terus. Dia tak ada Allah, tak ada. Yang tu mana ada? Masa rakaat pertama nak naik rakaat kedua, sujud tu kan? Tu ada. Allahu Akbar. Duduk tu sunat. Okey, kita akan bahas bab tu nanti. Jadi, ketika sujud tilawah, tak ada angkat tangan, dan nak sujud dan tak ada angkat tangan nak bangun. Jika angkat, dikira dua gerakan asing. Seolah-olah saja je angkat tangan, tak kira. Maka hukumnya makruh, tak batal. Tambah satu lagi baru batal. Tambah satu lagi. Best. Belakang, best, batal. Kalau sekadar Allah, tak batal. Dia terus pergi je. Contoh lagi yang langgar tertib. Dia solat maghrib. Bila dia solat maghrib, dia dapat rakaat yang ketiga. Bila dia dapat rakaat yang ketiga, maknanya satu rakaat lah, dia nak tambah lagi dua. Imam bagi salam, dia bangun rakaat kedua. Maka masa dia bangun tu tak ada angkat tangan juga. Sebab tertibnya mana angkat tangan? Walaupun dia masbuk. Tu sikitlah. Apa lagi yang lawan tertib? Yang tak ikut tertib. Okey, macam ni. Imam tahiyat akhir, at-tahiyatul mubah, dia masuk Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Duduk ada angkat tangan tak? Dia nak duduk ni. Allahu Akbar. Lepas tu duduk kan? At-tahiyat sampai imam duduk. Dia Allah saja aku solat maghrib, solat isyak, fardu isyak 4 rakaat ke imam tengah tahiyat akhir. Allahu Akbar. Dia kena buat apa? Kena duduk kan? Dah imam tahiyat. Okey, duduk dia tu kena angkat tangan tak? Maksudnya Allahu Akbar duduk. Tak ada. Sebab langgar tertib. Lepas berdiri rukuk, tak apa duduk. Sebab imam duduk, maka tak ada. Itu kaedah besar tu. Iaitu setiap pergerakan sembahyang yang langgar tertib tak ada angkat tangan. Tak ada angkat tangan. Langgar tertib tu. Jadi apa? Jadi tadi tu dia langgar tertib lah. Langgar, sepatutnya lepas berdiri rukuk, dia terus sujud, langgar tertib. Walaupun sunat, tapi langgar tertib sembahyang biasa. Tak ada angkat tangan. Tak ada maksudnya. Okey. Sikit lah buat tu. Kalau angkat juga, pastikan gerakan yang lain tu jangan campur. Kalau campur, habislah batas sembahyang dia. Sebab jadi 3 gerakan besar. Mana tadi hilang dah. Kemudian okey, baik. Macam tak habis je sujud ni. Kau apa ni? Dan akmalnya, okey. Dan kemudian dihantarkan 2 lututnya. Ni pula jadi baloh pula. Lutut dulu, tangan dulu, lutut dulu, tangan dulu lah. Mari kita tengok.
Lutut dulu, tangan dulu. Kalau mengaji musalli settle, tak payah nak sibuk dah. Kemudian dihantarkan dua lututnya. Cara mula-mula lutut dulu. Settle masalah. Lutut dulu. Okey? Dua tapak tangan, lepas tu tapak tangan. Menghunjur segala jarinya ke kiblat. Macam inilah. Bukan macam ni. Okey? Kemudian menghantar dahinya, bahu dahi dan last kali hidung. Hidung tu sunat. Padahal tiada berlapik keduanya dahi, maksud padahal terbuka, dahi tu terbuka. Kita dah biasa sebab dahi tu. Jadi mazhab Syafi'i, sujud adalah bukan tangan dulu, dia adalah lutut dulu. Mazhab lain tangan dulu. Tu mazhab lain, mazhab Hanbali. Jadi kalau ikut fiqh Asy-Syafi'i, cara turun ikut dia punya turutan. Berdiri, tapak kaki mesti ada kat bawah. Lepas tu bila duduk mana dulu sampai? Lutut dululah. Lepas tu apa sampai lagi? Ke tangan lah. Last sekali dahi, last sekali hidung. Hidung tu sunat. Kenakan hidung dekat tu sunat. Tapi dahi tu wajib. Jangan ada ni. Itu cara dia. Tu. Tapi mazhab Maliki dia lain. Sunat dulu dua tangan daripada dua lutut. Maksudnya duduk tu, lutut jangan tu, tangan dulu. Pam. Lepas tu baru sujud. Kenapa sunat macam tu? Sebab nampak hina. Ya, nampak hina. Nampak macam orang sakit, macam hina, macam kita sembahyang nak menghina diri. Tazallul, menghina diri. Takhasyuk, tadarruk, macam-macam kita istilah yang kita sebelum ni. Tiba-tiba duduk macam hebat-hebat je. Itu kata mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak. Duduk ikut turutan dia lah. Lutut dulu, tangan, lepas tu dahi. Mazhab ni sunat bukan wajib lah, sunat. Mazhab Maliki kata tidak. Kalau bila tangan dulu dia macam orang lemah. Macam orang sakit. Orang lemah. Kita menghadap Allah kena lemah. Tu sunatnya tu. Sujud tilawah. Sujud tilawah beza sikit. Sujud tilawah sama. Turun lutut lutut, tangan, dahi. Masa bangun lain sikit. Dua pendapat. Dahi, lutut baru tangan. Satu. Yang kedua sama juga. Masa bangun dahi, tangan, lutut naik. Sujud tilawah. Dia sebenarnya sama. Dia sebenarnya bukan sujud tilawah je. Sama juga sujud biasa. Dia ada dua. Yang pertama, masa turun. Turun memang mazhab Syafi'i memang itulah. Lutut, lutut, tangan, dahi. Lutut, tangan, dahi. Okey. Cuma nak naik tu je beza. Nak naik, dahi, lutut, dahi, tangan, lutut. Okey, maksudnya macam jatuh, duduk, bangun, duduk. Straight. Satu. Yang kedua, duduk sama. Macam tu. Masa nak bangun, angkat lutut dulu sebelum angkat tangan. Itu mazhab Syafi'i juga. Ada dua. Tapi solat sujud tilawah masa nak bangun tu, yang terbaik adalah angkat lutut dulu. Sebab dia tak ada duduk tu. Allah tu tak ada. Jadi macam mana? Angkat terus macam ni. Sujud ni. Sajada wajha lillazi khalaqahu wa sarahu wa saqa sam'u wa basaru bi hauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau subhana rabbil a'la 3 kali pun boleh, ataupun tak baca apa pun boleh. Betul? Semua boleh. Tak baca apa. Tak sujud pun boleh sebab sunat kan. Okey? Lepas tu terus Allahu akbar. Susahnya. Allah bukan Allah, tidak. Jadi bila Allah paling sesuai adalah angkat lutut dulu. Nampak macam masa bangun. Masa turun tidak. Masa turun mazhab Syafi'i straight je. Lutut. Kau niat turun. Masa tu turun lutut, tangan memang tempat dia, tangan sujud. Sebab tu sujud ni nampak. Ni. Ni. Tengok. Perempuan ni Ni. Yang saya sebut ni, saya sebut tu lah. Sikit. Jadi turun dia. Allah. Turun dia. Lutut, tangan, dahi. Bangun, dahi, tangan. Ni duduk mana-mana boleh. Ni sembahyang apa ni? Sembahyang biasa dulu. Sembahyang biasalah. Sembahyang masa rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga kan. Okey, lutut, tangan, kepala, hidung. Bagi hidung mancung lah. Hidung terpenyek tak payah lah. Nanti kan jadi macam tu pula Lepas tu bangun,
kepala, tangan, kaki. Yang afdal duduk dulu sini. Dia panggil duduk istirahah. Lepas tu duduk kejap satu saat je. Lepas tu letak balik tangan. Tak balik. Tu dalam kitab kita. Angkat. Bangun. Satu. Yang kedua macam ni juga. Sama juga. Lutut, tangan, dahi. Tu. Bak. Yang kata sujud tilawah tadi. Nampak macam orang sakit tak? Nampak macam lemah tak? Nah, itu yang tujuan kita. Biar kita rasa kita ni lemah. Jadi bila sujud macam tu, lepas tu tu sujud tilawah. Tapi kalau sujud biasa, tak. Macam ni. Macam ni. Kan? Macam ni balik. Angkat balik. Baru naik. Macam ni. Tak dengar? Tekan. Ni tekan. Dia tekan. Cuma kalau tekan ni, itu kata ada dua tu. Kita ambil ni sembahyang biasa pula. Tadi sujud tilawah, ni biasa pula. Ni memang standard, tak boleh lari. Angkat tangan macam ni. Okey, yang ni ada dua. Maksud saya ni dua. Yang pertama saya sebut tadi, tangan nak bangun, lepas tu angkat balik tangan. Tekan saja je. Nampak macam lemah, macam orang lemah. Lepas tu bangun. Yang kedua macam tadi sama. Ni macam ni. Betul lah kan? Tekan, angkat lutut dulu. Lagi macam nampak susah kan? Bila susah maknanya lemah tau. Tu tujuan dia. Nanti kita tengok apa dimaksudkan dengan apa? Jangan turun macam turun unta lah, apa kita bahas tu nanti. Jadi itulah mazhab Syafi'i ni. Mazhab Maliki je ni. Tu tak kena lagi nampak macam orang lemah. Lepas tu baru kepala. Bangun. Susah tu. Nampak macam Allah teruknya. Memang teruk kan? Depan Allah kan? Bukannya buat macam ni. Macam ni makruh. Ini kan? Ni. Rasa sini. Makruh sebab apa? Kuat sangat kau. Kenapa nak tunjuk kuat? Tunjuk kuat ni dekat gym ni. Tunjuk kuat kenapa? Kan dia rasa tu sebab dia pakai tenaga. Kalau macam ni dia tak pakai tenaga tau. Dia tak pakai tenaga sangat. Dia macam lemah, orang lemah kan? Tapi kalau macam ni, macam ni. Ni. Tenaga ni pakai. Terasa ni. Jadi janganlah tunjuk kuat. Tu je lah point dia. Okey. Habislah sujud. Jadi beberapa tu semua boleh. Yang turun semua sama. Lutut, tangan, dahi. Nak bangkit tu ada dua. Kepala, tangan, lutut naik. Sama macam tadi. Ataupun kepala, lutut dulu baru tangan. Kenapa jadi ada dua macam tu? Kerana sebahagian ulama' mengatakan riwayat para sahabat riwayat semua tu. Nabi pernah sembahyang macam ni, pernah sembahyang macam ni. Maka ada sebahagian ulama' mengatakan dia kaji umur Nabi berapa sembahyang macam ni. Umur berapa? Akhir sekali dapat kesimpulan Nabi sembahyang yang turun tangan dulu baru lutut ketika Nabi dah berumur. Sebab kurang tenaga macam tu kot, berumur 60 macam tu, umur 60. Tapi ketika 40, 50 yang kata telah lutut, tangan, kepala angkat, tangan, lepas tu baru lutut. Maksudnya dia kuat sikit. Jadi benda tu sebagian ulama kata perbezaan tu terjadi kerana kesihatan. Jadi yang mana ikut sunnahnya? Seorang pun tak boleh dakwa. Sifat solat Nabi, solat cara Nabi, seorang pun tak boleh dakwa. Semua sifat Nabi sembahyang. Cuma yang ulama ni mengatakan jadi bergantung kepada fizikal orang tu. Badan besar buatlah cara macam tu. Badan kecil buat cara macam tu. Badan ni kuat macam ni buat cara macam ni, cara macam ni. Bukannya kata mesti macam tu, tidak. Dia bergantung kepada fizikal. Tu yang pertama lah. Ada sebagian ulama kata macam tu. Logik juga kan? Takkan Nabi kan kadang angkat macam ni, takkanlah Nabi angkat straight semua. Nak bagi tahu kejap macam ni. Nak bagi tahu tu tak wajib. Mana-mana pun janji angkat. Tapi yang terbaik, itulah sedikit. Yang terbaik macam ni. Okey. Habis tu hadis mengatakan jangan turun
sujud seperti turunnya unta. Ini ulama kaji, dia tengok unta di Syria atau di Syam. Imam Hanafi kata dia tengok berbeza. Imam Hanafi kata sekian macam ni. Dia tengok unta duduk berbeza di Syam. Imam Syafi'i tengok di Iraq, beza cara turun. Cara turun tu berbeza. Biasa unta turun mana dulu? Turun tu masuk duduk. Nabi larang jangan kamu turun sujud seperti turunnya unta, duduknya unta. Unta macam mana dia tu? Dia kaki depan dulu ke belakang dulu? Depan dulu tak? Yang tu, tertonggeng kan? Lepas tu gigil, kuk baru jatuh. Dia ada gigil, pok baru jatuh kaki dia yang belakang. Dia tangan dulu. Dia kan empat. Jadi, tadi tu tangan dulu. Turun tangan dulu tu dia. Macam mana pula? Sepatutnya kalau unta turun tangan dulu, Nabi larang. Sebab unta tadi turun depan dulu, dua tu tangan Nabi larang. Tapi ada pendapat kata tangan dulu, tu dah lawan. Okey. Yang kata tu kenapa? Dia kata macam mana? Dia kata sekarang ni turun tangan dulu. Sekarang ni unta ada tangan lah. Dia empat kaki. Kasih sebab tu jadi perbahasan. Seorang ni ambil sebagai majas, yang depan tu umpama tangan. Yang ni kata unta mana ada tangan weh? Unta turun kaki dulu. Maknanya tak boleh turun kaki dulu. Kena turun tangan dulu. Tak boleh tu masuk makruh. Jadi maka kena turun. Nabi kata jangan turun seperti turun unta. Unta turun kaki dulu. Ke tangan dulu. Sejak bila pula unta ada tangan? Dia ambil makna tu. Jadi oleh tu unta turun kaki dulu kan? Depan pun nama kaki, belakang pun nama kaki. Sejak bila pula depan nama tangan? Maka unta turun kaki dulu. Jadi jangan turun kaki dulu, turunlah tangan dulu, macam mazhab lain. Tapi Imam Syafi'i kata lain pula. Lain pula. Depan tu sebagai apa? Majas. Depan tu umpama tangan. Jadi Nabi kata umpama tangan. Jadi kerana itulah berlaku perbezaan sikit lah. Jadi sebab sebahagian mengatakan kaki depan adalah sebagai tangan. Sebahagian mengatakan dia tak ada tangan. Dia turun kaki dulu. Sebahagian mengatakan dia turun tangan dulu. Kalau dia turun kaki dulu, kalau untuk turun kaki dulu, maknanya kena turun tangan dulu lah. Kan? Kalau lah dia kaki depan tu kira tangan, maknanya kena turun kaki dulu lah. Betul lah, betul lah. Kalau faham lah. Kita berbelik sikit. Kalau faham. Kalau depan tu kira kaki, maknanya Nabi kata jangan turun kaki dulu. Kalau depan unta tu kira kaki, dua kaki depan tu kira kaki, siapa main kaki pun, kan? Dia kira jangan turun kaki dulu. Nabi larang. Kalau dua tu depan tu dikira tangan, maknanya Nabi kata Nabi larang turun tangan dulu. Yang ni Nabi larang turun kaki dulu. Yang ni Nabi kata Nabi larang turun tangan dulu. Sekarang mana satu? Tengoklah depan tu kaki ke tangan? Kaki pun boleh, tangan pun boleh. Kaki straight literal, memang kaki, tangan majas. Maksudnya seumpama, ambil umpama. Sebab tu jadi khilaf. Kemudian menghantar dahi. Ya Allah, bila nak habis ni? Macam banyak lagi. Sekejap. Kemudian menghantar dahinya dan hidungnya. Adalah hal terbuka. Okey, settle ni. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zamin alal jihati wa asyarati. Saya ambil hadis ni. Biyadihi ala anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, iaitu kata Nabi, Nabi tunjuk 7 anggota lah, 7 tulang maksudnya. Okey. Dan mazhab Syafi'i hidung adalah sunat, dahi adalah wajib. Mazhab Maliki hidung wajib kena bumi ketika sujud. Mazhab Maliki Hanafi hidung tak kena tempat sujud, batal sembahyang. Mazhab Syafi'i sunat aja. Payahlah kita kalau geng-geng Pakistan tak apa hidung mancung. Geng kita tu penyek nak payah lah. Dan menceraikan dua kakinya kadar sejengkal. Tak habiskan larut, lebih sikit boleh tak? Boleh tak?
Kalau tak macam stesen sikit-sikit sangat. Boleh? Boleh aja Juan. Dan mencerai hari ni tak ada talaki dia Salahuddin tukar daripada hari Sabtu kepada hari Isnin dengan Khamis. Jadi tu yang boleh lebih, kalau tidak nak berhenti dah ni. Tak ada talaki malam pukul 10 ni. Dan menceraikan dua kakinya kadar sejengkal. Renggang sejengkal ya, sejengkal. Perempuan 4 jari. Ni kaki, 4 jari. Maksudnya macam ni lah, lebih kurang. Agak-agak je ni. Ini juga bergantung kepada fizikal. Kalau dah macam ni 120, biar kangkang lah sikit nanti jatuh. Kalau normalnya perempuan 4 jari. Macam ni lebih kurang, kaki. Macam ni. Lelaki sejengkal. Macam ni lebih kurang, betul? Lebih kurang. Okey. Kadar sejengkal. Bukan rapat macam ni, bukan juga kangkang macam biasa viral gambar tu. Semayang suruh rapatkan soft, bahu rapat, kaki terkangkang habis yang kena kaki sebelah. Sebab kaki ni orang sebelah, ni kaki dia. Pak macam tu. Bahu sentuh tak apa. Kaki tu. Kaki orang ni dengan kaki orang ni rapat. Kan ada viral. Banyak dekat masjid, banyak saya tengok tampal. Kaki salah. Bahu tak apa. Bahu memang rapat. Kaki tak rapat. Kalau kaki rapat terkangkang tu bukan sejengkal tu, 2 jengkal, 3 jengkal tu. Terkongkang. Dah lah wuduh nampak. Dia memang sejengkal lah. Macam tu. Okey. Dan merenggangkan 2 lengannya dan daripada 2 lambungnya. Lengan, lambung. Ini bagi lelaki. Maksudnya macam ni. Lelaki lah. Kembang. Ni lambung. Ni dengan ni. Lengan ni. Jauh. Bagi lelaki, perempuan kepit dah beritahu tadi. Dan makruh jatuhkan ni. Apa nama? Macam ni. Macam anjing. Makruh. Sah tapi makruh. Dengan syarat kena sah tapi makruh. Sujud macam anjing tu, sujud jatuhnya. Untuk. Dan mengangkatkan perutnya daripada 2 peha pada laki-laki. Kat bawah saya syarah awal. Dan mengangkatkan perutnya, mengangkat tu menjauhkan daripada 2 pehanya pada lelaki. Sebut tadi lah macam ni. Jauh perut dengan peha. Dan perempuan rapat. Dan menghimpunkan keduanya pada lain daripada laki-laki. Perempuan tu, apa lagi? Maksudnya perempuan himpun perut dengan peha. Himpun tu maksud sedekat mungkin. Ni perut, ni peha. Macam ni perempuan. Lelaki sejauh mungkin. Okey. Okey, lelaki disebut, para sahabat kata kalau masuk anak kambing boleh lalu. Tu nak bagi tahu jauh. Tapi orang yang boroi tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa ada. Boroi tak boleh buat apa. Sebab walaupun dia buat macam ni, tetap juga kambing tak boleh lalu. Macam ni, kambing lalu. Tak boleh. Tak boleh buat apalah. Macam tu. Habis. Cukup. Ke-8-nya duduk di antara 2 sujud. Soalan. Apa dia? Sembahyang apa? Di laut. Okey. Oh, maksudnya yang bergerak bukan dia. Kapal yang gerak. Tak ada masalah. Dari segi gerakan tu yang kita nak yang dia duduk atas tu. Gerakan tu tak apa. Gerakan tu dia duduk atas tu tetap, dia sujud tetap, tapi jadi macam ni. Kan? Sebab bukan gerakan dia, gerakan kapal. Tak ada masalah. Yang kita nak kita punya gerak, bukan dia. Malah tak dikira 1, 2, 3 batal aku 3 gerak. Tak. Tak juga, tak ada juga. Sama okey juga. Dengan syarat tadi lah. Bila dia sujud, macam tu, tiba-tiba punggung kepala punggung dia rendah daripada dahi. Contoh macam tu kan. Jika sekejap tak ada masalah. Maksudnya macam tu. Kalau dah lama tu batal juga sembahyang. Walaupun bukan dia buat, dia jadi sendiri. Contoh macam nilah. Kalau bab tu boleh kias nanti. Dia sembahyang macam tu, lepas tu benda tu boleh jack naik atas macam kepak kereta tu kan, boleh jack kan, yang jack naik macam tu. Dia sembahyang elok dah. Tiba ada orang jack. Ketika sujud macam tu. Kalau dia turun balik tak apa. Kadar tu kadar tamakninah, lebih kurang 1 saat setengah. Jika cepat-cepat. Lebih pada tu 2, 3, 4 saat, lagak lama tu batal sembahyang juga. Walaupun orang jack. Lepas tu jack dia balik. Ambil kau. Orang sembahyang. Jadi sama juga dalam kapal tadi. Kapal tak gerak. Sampan ke macam tu yang kecil, dia gerak macam ni. Kalau macam ni tak apa, tak ada masalah. Kalau macam ni, kalau okey,
macam ni. Kepala tinggi, punggung rendah, tak ada masalah bila dia syuk balik. Tapi macam ni, apa hal ni? Tak turun-turun, batal. Kadar tamakninah lebih kurang 1 saat setengah 2 saat, batal. Macam ni batal. Dia kalau macam ni, tak apa. Tu. Hari, apa? Cepat. 1 jam 10. Oh, sana dulu lah. Ajuan lalu jumpa dah. Ya, tak ya juga. Tak sebut yang tu sebab dalam kitab kita tak ada. Macam mana mengangkat kepala? Mengangkat kepala, dah sujud, angkat kepala atas sebab-sebab tertentu, lepas tu letak balik. Bukan duduk macam tu kan soalan ni kan. Dia sujud, lepas tu dia angkat. Kalau alih tangan, alih lutut, alih kaki tak apa. Kepala yang tak boleh. Dalam kitab kita tak ada bab tu. Dia sujud, kemudian tajam. Okey, dia sujud macam mana? Sujud. Dapat tamakninah lah. 1 saat setengah. Aduh, contoh aduh tu maksud sakit, maksudnya adik baru terasa. Ya? Sujud ni. Allahu Akbar. Aduh, angkat. Pop, batal. Tapi kalau macam ni tak batal. Allahu Akbar. Terus. Maknanya apa nak bagi tahu sini? Bila dia dah sujud, dapat tamakninah, namanya sujud. Bila dia angkat, walaupun tak duduk, angkat sikit, pindah ke sebelah, batal kerana dia sujud 2 kali, walaupun dia tak duduk. Dengan syarat dia dapat tamakninah masa tu. Tapi kalau panas, tajam, biasa ada. Tunggu tak sakit tu 2 saat baru terasa. Tak ada, terkejut terus. Tu tak apa. Pop, tu angkat, letak sebelah, tak apa. Yang tak boleh, ataupun mungkin panas tu tak rasa lagi. Rasa panas, angkat, tum. Kalau angkat duduk tak apa, angkat, tum. Itu. Angkat, letak, sujud 2 kali, batal. Jadi kalau ada apa-apa, angkat tangan tak apa. Angkat tangan. Janji dapat tamakninah dulu. Okey, angkat lutut, letak balik, angkat kaki tak apa. Dahi je yang tak boleh. Malah dahi yang boleh angkat bila sebelum sampai tamakninah tu. Tu yang boleh angkat. Bukan boleh terangkat lah. Angkat. Apa? Seimbang dah ketika waktu sujud dah dilarang menghafalkan tangan macam anjing. Dia tak lulus daripada makruh yang sangat makruh tahrim. Makruh sangat ya. Saya tak sebut dari segi itu. Makruh dia ada satu lagi dipanggil makruh tanzih, satu lagi makruh tahrim. Yang sujud macam tu makruh tahrim. Makruh tanzih ni makruh biasa. Makruh tahrim ni sikit lagi nak haram, tapi tak sampai tahap haram. Kenapa macam tu? Sebab tak ada nas yang straight kata memang haram. Cuma larangan tu tak sampai kuat sampai tahap haram. Dia kuat tapi tak sampai tahap haram, tapi dia kuat. Jadi maka ulama bahagikan dua. Satu dia panggil makruh tanzih, makruh biasa-biasa. Satu lagi makruh tahrim. Makruh tu sikit lagi nak haram. Sikit tak haram. Kalau nak kata haram, mana nas? Tak boleh pula. Itu Nabi cuma larang. Larang ada banyak jenis. Larang jenis adab, ada larang jenis makruh, ada larang jenis haram. Bukti? Cari bukti lain, tak dapat. Maka makruh dia sampai dekat tahrim. Tak boleh pergi. Tak boleh pergi ke haram. Nak haram dia kena qat'i. Titik. Tu. Tu qat'i dia panggil. Dia makruh dia panggil tahrim. Makruh tahrim. Makruh menghampiri haram. Apakah diwajib tegur orang? Tegur. Oh, kalau ada orang buat macam tu sama mana-mana pun guna kaedah yang saya dah sebut sebelum ni. Kaedah orang Badui kencing dalam masjid, kaedah sahabat ambil wuduk, buku lali tak kena air. Kaedah dua tu. Nabi buat apa? Sebab tu tegur dua-dua tu. Dua-dua Nabi tegur. Satu kencing, okey. Dan yang ketiga orang sahabat baru masuk Islam, sembahyang macam ayam patuk makan macam patuk tu. Tuk macam tu. Tak ada tamakninah. 3 riwayat ni kita boleh jawab. Perlu tegur ataupun tidak. Bukan masalah sujud, masalah apa pun. Masalah dia tak pakai tudung. Ketika duduk tepi-tepi tu tunggu bas, perempuan lalu tak pakai tudung, wajib tak tegur. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa tengok perkara mungkar, wajib cegah dengan tangan. Sudah. Fa in lam yastati' fa bilisan. Kalau tak boleh dengan tangan, dengan kuasa, dengan lidah.
Cakap kurang-kurang. Fa illam yastati' fa biqalbi. Ambil yang ada hati. Wa dzalika adhaful iman. Tu yang paling lemah iman. Jadi sekarang yang pertama dengan tangan, dengan kuasa. Maksudnya paksa dia. Oh tak boleh lah orang. Lidah asal tak cakap. Kejap lalu tak pakai tudung. Kejap lalu naik basikal pakai ketat. Kejap lalu lelaki pakai rantai. Kejap lalu lelaki pakai seluar pendek. Asal tak tegur. Campur 3 riwayat ni. Termasuklah yang dibuat salah. Apa-apa campur 3 riwayat. Yang pertama, seorang ni sembahyang baru masuk Islam, dia sembahyang seolah mematuk-matuk. Dengan maksud tak ada tomat ninah. Nabi tak tegur. Lepas sampai-sampai Nabi kata, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Kau pergi sembahyang, kau belum sembahyang. Dia pergi sembahyang. Sampai balik, bagi salam kat Nabi. Nabi kata, "Qum fasalli." Bangun sembahyang, kau belum sembahyang. Sampai 3 kali. Tapi Nabi tak larang pun. Satu. Kenapa macam tu? Sebab dia kalau lah ajar dia kata, "Engkau seorang je lah syurga." Dia akan jawab yang tu lebih kurang. Maksud tak boleh ditegur. Sebab tu Nabi tak tegur. Nabi cuma cakap, "Kau pergi sembahyang, kau belum sembahyang." Satu. Yang kedua, badui kencing dalam masjid. Nabi tak tegur pun. Sayyidina Umar dah macam ni lah, pedang nak pancung, tak tegur. Kerana dengan angkat dia lepas di luar mendatangkan mudarat yang lebih besar. Nabi kata biar dia kencing, lepas tu jiwa air. Sebab apa? Kalau angkat dia tengah kencing, merata habis sampai ke dinding kena kan. Maka samalah. Nak tegur mendatangkan mudarat yang lebih besar. Dia baru datang masjid 2-3 kali. Pak macam tu terus tak datang. Tengok tu. Tengok juga. Yang ketiga, sahabat yang ambil wuduk asal, nak sembahyang asal, tergesa-gesa, tumit ataupun buku lali dia tak kena air. Nabi marah sungguh-sungguh. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit dalam neraka. Nampak? Celaka tumit dalam neraka. Elak-elak ah. Tak kena buku lali je pun. Tadi badui kencing, senyap je. Lepas tu badui kencing, lari jauh-jauh, syung kaki jek tergolek-golek keluar. Kencing dalam masjid. Haram hukumnya. Tapi relax kan? Tengok keadaan. Kenapa Nabi marah? Sahabat ni dah lah masuk Islam berapa lama dah. Dah pesan banyak kali dah ke? Dah masuk kuliah dah. Tapi tak betul lagi. Dan bila tak betul lagi, apa perlu buat? Marah sungguh. Sampai celaka tumit dalam neraka. Sebab sembahyang tak ambil sembahyang tak kena. Jadi tengok keadaan. Orang tu agak-agak macam mana? Mu ni tegur aku homo. Ambil kamu lah syurga. Contoh yang tu. Tak payah. Tapi kalau tegur dia senyap je, tapi boleh terima. Okey. Ataupun terima kasih, lagi bagus. Kalau dia terima kasih kan, lepas tegur terima kasih, lagi bagus. Tengok keadaan. 3 riwayat tu cara. Kalau tidak memang jam kita. Duduk kat luar, kejap-kejap nampak orang buka aurat, kejap-kejap nampak orang salah, kena tegur sokmo lah. Kalau pakai man ra'a minkum munkaran tu, bila nampak mungkar, dia ada tu. Cukup lama dah ni. Masya-Allah ada lagi. Tangan masa sujud, kedudukan sah mana-mana. Macam ni pun boleh. Mana-mana pun boleh. Janji cukuplah tadi tu. Tapi afdal dia setentang dengan bau macam ni. Kena? Tu. Kena bau ni. Ni setentang dengan bau, ni kat telinga dia. Jadi kat sini. Ni. Kat muka. Macam ni dah senang macam ni. Macam ni, lepas tu tarik ke sini. Ni macam ni. Tu. Itu dia punya afdal. Afdal. Tapi sah. Macam ni pun sah. Kat mana? Sini Sini sah. Ni pun sah. Satu jam setengah ni. Benda apa? Okey. Kalau sembahyang jemaah dia hilang dah kesunatan tadi tu. Maksudnya tadi kena kepak, kena itu, kena ini kan. Ketika rapat solat jemaah dah hilang dah. Hukum makruh pula kepak. Sebab dia kepak masuk dalam orang tu. Dekat dengan hidung dia. Hukum makruh balik sebab ganggu orang sebelah. Dia jadi lain dah. Dia dah jadi sebab jemaah rapat-rapat dia jadi ganggu orang. Ganggu orang hukum haram. Tak boleh ganggu orang sembahyang. Ini sunat. Sunat dengan haram tadi mana kita nak lebihkan? Nak lebihkan sunat. Janji buat walaupun buat benda haram. Tidak. Jangan buat benda haram, sunat tak buat pun tak apalah. Dia kat situ tu pandai, tu pekah dia pandai kat situ. Jadi ketika sujud, siapa yang satu lagi masa berdiri. Kalau rapat-rapat, masa berdiri dia dah lah main gym. Ketika dia duduk macam ni, dia tak keluar body dia lagi. Pakat-pakat rapat. Bila takbir Allahu Akbar, keluar body dia. Kita ni duduk belakang dia. Makruh orang ni. Bukan body dia makruh. Duduk. Sepatutnya dia buat macam mana tau?
Ketika luruskan saf rapat-rapat tu, dia dah buat macam ni dah. Bukan sembahyang, dia dah buat macam ni. Supaya orang tak masuk dia punya teritori. Orang tak masuk. Jadi bila takbir je, Allahu Akbar terus. Ini macam ni okey. Masuk boleh, memang boleh. Sekejap lagi masa tahiyat terpenyek kau kat situ. Dah lah keding. Jadi patutnya masa berdiri tu macam ni, ambil tempat siap-siap. Sebab bila macam ni dia sikit dan body tak naik. Bila macam ni dia banyak sikit dan body naik. Bila body dia naik menyebabkan ganggu orang sebelah. Dia bukan sahaja sujud, rukuk aja, termasuklah berdiri tu. Ganggu aja. Kenapa ganggu orang? Nak buat yang sunat, tak cerdik nama dia. Sepatutnya jangan buat yang sunat dengan jika dengan sunat itu mengganggu orang. Alah, sama je. Orang tengah sembahyang, dia baca Quran. Sunat kan? Kau kuat pula tu. Bismillah. Sama je sebenarnya. Apa pasal kau baca Quran? Sunat. Baca kuat, sunat. Berlagu, sunat. Orang tengah sembahyang kan tu? Dia faham tak masalah? Kau ganggu orang jadi haram. Tak apa, aku nak buat sunat, dapat pahala sunat. Haram tu cover balik. Tak, haram tu lagi besar. Macam tu lah. Kita tahulah benda tu. Sebenarnya kita dah amal lah bab tu. Cukup kot. Sejam setengah. Jam betul pelendong ni. Mana? Semayang? Jumaat. Ketika sebelum azan. Okey, sebelum azan solat Jumaat tu. Tazkirah sebelum Jumaat. Iaitu dua-dua boleh. Dua-dua ada hujah yang baik. Yang pertama, sebelum Jumaat, yang terbaik waktu tu ada orang tak sempat nak baca kaki, habiskan. Sepatutnya ada orang nak solat sunat, ada apa semua tu waktu tu. Jadi bila ada tazkirah dia ganggu. Satu. Yang kedua pula, dia kata, kalau aku tunggu kuliah maghrib, memang kau tak datang. Ini peluang aku nak sampaikan. Dua-dua betul. Macam sama macam tarawih. Dua-dua okey. Dua-dua hujah yang mantap. Tarawih memang ramai. Sebab tu nak buat tazkirah. Tapi orang kata, aku datang nak tarawih, bukan nak tazkirah. Engkau tak datang masa maghrib. Aku nak kena cakap lah, fardu ain ni berdosa kau tak belajar tauhid contoh. Habis nak cakap masa bila? Nak pergi rumah? Serah kat geng tabligh lah. Kita mampu tak boleh pergi. Diorang je yang cerdik. Diorang je yang tahan maki, kata Piramli. Pergi-pergi, oi, kubur masing-masing. Berani kita memang kau mai sini. Bila orang cakap macam tu, sebab kita tak mampu nak pergi rumah. Bila ada peluang orang datang masjid, walaupun namanya orang nak sembahyang tarawih, inilah peluang aku nak sampaikan apa? Bukan sampai duk mengepek dan tu pasal, bukan. Kita hidup ni ada tujuan. Kita wajib mengaji tauhid, kita kenal Allah. Kalau kita sembahyang tak kenal Allah, sembahyang kita tak guna. Ni kan tu nak. Sebab kalau aku nak cakap kau mana kau tak ada, maghrib kau tak datang. Sekarang lah peluang. Sebab ingatkan dia tu benda besar. Walaupun tarawih tu sunat. Malah Nabi tak buat pun. Nabi buat 3 kali je tarawih dekat berjemaah. Yang lain semua sendiri. Nampak? Hujah kuat juga. Tapi ada kata juga, orang datang nak sembahyang, orang elok-elok datang, tiba-tiba malah aku datang masjid tu sebab ada tazkirah. Aku nak sembahyang, dia lagi pahala yang pula. Kena juga. Dia dua-dua. Samalah macam sembahyang Jumaat. Dua-dua. Sebab apa buat time Jumaat sebelum sembahyang Jumaat? Sebab time tu lah kau datang. Kau datang Jumaat je kan? Ahli sunat wal Jumaat. Sembahyang raya sunat 2 dan Jumaat. Kita ahli sunnah wal Jumaat. Dia ahli sunat dan Jumaat. Masa ni lah aku nak bagi tahu kau bahawa kau ni sekarang sedang dalam kesesatan, iaitu tak mengaji tauhid, tak mengaji fiqh, tak mengaji tasawuf, duduk cari makan je. Inilah peluang. Dua-dua okey. Tak payah nak cakap. Dua-dua hujah kuat. Tengah-tengah wallahu alam. Dah wallahu alam tak boleh patah balik dah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.